Hi, welcome back to Muaz Malik channel, and today we are going to discuss topic regarding the iPhone 14 Pro and 14 Pro Max that was launched yesterday. Yesterday morning. Yes. There are a lot of exciting news, especially the iPhone 14 Pro Max. Bilang sampai esok. Okay, salam guys, Muaz Malik di sini. Okay, so hari ni kita tidak kesorangan kan. Hari ni kita buat konten lain sikit. Handsome saya aku kat kamera hang. Tengok harga lah. Tengok harga Terus lah. naik saya seri. Handsome kan. So, aku rasa macam pelik tu pakai spek. Misai aku tak shave tu. Bukan Tak apa aku spek. Tak apa, tak kisah. Kau shave tak shave, sama je. Wey, kalau shave, Kalau shave baby face. Kalau kau tak shave, pada hang, mak kilau. kalau macam ni, taklah macam apa? Okay, kalau aku kan. Macam ni. Kalau aku prefer kau macam ni lah. Hang suka kau ada misai je. Tak, aku tak suka hang. Terui. Tak, aku tak suka. Bukan tak, kau salah faham. Tak, bukan suka. Aku prefer daripada look tu lah kan. Dia nampak lebih mature kan, nampak matang. Okay. So, itulah dia. Alright. Okay, so nak buat apa ni? Mula. Kita nak Sebenarnya discuss. dia macam ni. Sebenarnya untuk siapa yang tak tahu, sebenarnya aku tak ada planning pun nak buat video ni. Tapi the brilliant Haikal Arif. Cik. Aku rasa aku tak boleh tu panggil kau Haikal Arif. Aku rasa dah tiba masanya untuk semua orang tahu apa nama kau sebenarnya. Oh, dah tahu kot. Mana ada orang tahu? Okay. Botman. Bukan Bob Band. Tak Bob Band lah. Dia macam ni, okay? Seperti yang korang sedia maklum, ya Haikal kan, kalau daripada dulu pun korang kenal nama Haikal. Weh, tak payahlah kau nak buka cerita tu. Diamlah. Biarkan jadi misteri lah, misteri. Sebab aku akan sebut nama kau throughout interview ni. Pakailah ni Bob. Tak kuasa aku, tak kuasa. Burger. Boleh je lah. Yelah. Aduh, okay. So sebelum ni, kalau korang tahu, nama dia selalu orang panggil, dia pun sendiri panggil diri dia Haikal. Tapi sebenarnya nama famous yang kami selalu gunakan adalah Bore. Itulah datangnya Bobman kan. Dia Bore Bobman. Itulah asal dia. Betul tak? Okay, aku janji hang parti. Susah. Aku tak, masalahnya aku tak boleh macam Haikal. Apa perasaan? Aku tak boleh. Aku dari dulu panggil kau Bore sel. Kalau Bor, aku tak pernah panggil kau Bor tu. Aku macam ni tau. Sebab nama aku ada orang panggil Borga. Ada panggil Borgon pun ada ke? Itu yang last kali dapat idea Bobman tu. Tapi aku rasa nama Bobman tu memang style lah. Style kan? Masuk lah kan? Masuk gila. So orang yang kenal aku pun macam tu. Aku rasa bila kau letak Bobman tu, okay, patut lah. Sebab orang panggil kau Bore kan. So macam okay, make Bore, sense lah. Bor pun ada. Yes. Okay, so panjang. Berapa minit sembang kosong ke? Sorry lah kan. Okay, so hari ni kita sebenarnya nak bercerita berkenaan dengan pelancaran event Apple lah. Event Apple yang aku tak tahu pada time korang tengok video ni, hari ni ke semalam ke, lebih kurang lah dalam minggu ni lah. Bila hang akan keluarkan video ni? Aku jangan lambat sangat. Habis je video ni aku akan edit lah. Bubuk lah, tak payah cut lah. Biar je lah panjang. Kecuali kalau aku mencarut. Tit! Hang kena tag lah. Tag lah kan. Tapi hang malas kan, hang nak letak kan. Hang akan cut terus kan. Cut je. Okay, faham. Okay, aku ada soalan lah tanya kau. Kau tengok event tu semalam? Aku tengok sekerat jalan. Sebab aku ingatkan esoknya. So bila konten hang tu, bila hang cakap malam ni pukul 1, aku macam lah
aku tak ready lah. So sebab aku ada duk shoot benda lain. So bila aku dah habis shoot, pasangan saya tengok dia dah dekat Apple Watch. Okay. Apple Watch yang mana? Apa tu? Ultra. Ultra. Okay. Apple Watch Ultra. And then the rest lah yang before tu okay, aku tak. Okay. Maknanya kau tak ada lambat sangat sebab kau tak lambat. Awal-awal tu dia cerita pasal Apple Watch Series 8, lepas tu Apple Watch SE, lepas tu Apple Watch Ultra. Lepas tu dah yang kau tengok lah, AirPods Pro baru, lepas tu line up Seri 14 lah. So tak ada banyak sangat lah kau kena tinggal pun. Okay lah tu. Tapi aku tengok CCP, aku duk shoot video. Oh, okay. Sebab aku baru baik demam. So macam banyak tergendala. So aku nak kena settle ke sambil-sambil duk tengok gitu je lah kan. So aku actually mengharapkan hang lah ni. So aku tukar feeder lah. Aku akan feed kau macam banyak chat. Sedap. Dah. Aku kata aku ambil mana yang aku rasa yang perlu lah. Okay lah macam tu. Tak apa lah. Okay. Kita nak bincang pasal apa dulu? Sebab ada banyak device. Kita start dengan iPhone dulu lah. iPhone. Okay. Okay, aku start dulu lah. Okay. First kali, kenapa? What in the hell? iPhone 14? Why? Why on earth did they do this to us? Okay. Kau cerita pendapat kau. Cerita. Kenapa mereka pakai lagi chip A15 tu? Aku tahu mungkin lah dari segi semiconductor masalah nak buat chip. Jadi nanti hang dah. Tapi still apa orang nak beli iPhone 14 tu untuk apa? iPhone 14 Max mungkin lah skrin dia meninggi kan. iPhone 14 tu siapa nak beli? Okay. Apa keistimewaan? Aku ada pendapat aku lah. Okay. First, kalau macam pendapat kau tu, dia lebih kurang untuk more to enthusiast lah. So macam kau dengan aku, kita kira enthusiast lah. Kan? Kita very particular tentang spec, everything lah. Tapi Apple, kita tahu lah, Apple dia target dia bukan untuk orang macam kita. Okay, faham. Tapi dia punya apa special dia? Dia yang island notch tu tak ada. Tak ada. Apa? Dia just ada lagi? Yes. Lepas tu dia adalah macam action cam lah. Lepas tu adalah yang HDR apa dia panggil tu yang dia multiple layer tu, tapi dia ambil raw punya sekalian. Tu apa panggil dia? And still kamera 12 megapixel. Tak macam Pro. Pro 48. So buat apa orang nak beli iPhone 14? Setakat dia sebenarnya macam ni lah. Basically iPhone 14 tu adalah iPhone 13. Sorry. Aku nak mencelah. Photonic engine. Yang HDR tu kan. Lepas tu action cam tu, aku rasa video daripada iPhone sendiri pun dah cukup dah. Aku rasa video yang action tu dia sebenarnya guna kamera ultra wide dia. Dia guna kamera ni, aku tak tahu lah kan. Dia guna kamera ultra wide dia untuk dapatkan wide shot and then stabilize untuk lagi stabil lah. Sebab aku tengok dia punya masa keynote tu kan, dia punya quality dia tak adalah macam padu sangat quality dia. So aku assume dia daripada kamera ultra wide lah. Nampak quality dia? Nampak. Maybe jap. Mungkin aku tak tengok spek iPhone 14 punya kamera. Mungkin dia punya aperture dia 1.79 lah. Tu aku tak ingat lah yang tu. Better than iPhone 13 lah. Itu je lah kot. Dia lagi cerah. Dia punya argument dia bagi tahu yang mana better kamera. Ni tolong off lah. Ni apa banyak sangat message. Betul lah, kacau. Okay dah. Okay, yang aku tengok lah iPhone 14 ni, dia emphasizekan yang mana walaupun dia gunakan A15 Bionic yang lama, tapi still
A15 yang digunakan tu bukan A15 yang sama yang digunakan dekat iPhone 13. Maksudnya dia guna A15 yang diguna pakai dekat 13 Pro siri. So dia ada extra GPU Graphic core. boost lah. Graphic boost lah. So itu je lah yang dia punya. Dia patut letak ni A15Z. Tak boleh juga sebab dia chip yang sama pakai dekat 13 Pro. Dia tak ada beza pun sebenarnya. Memang tak ada beza. Aku rasa dia orang nak perkenalkan 13 ni sebab dia orang nak perkenalkan 14 tu sebab nak ada line up baru yang 14 Plus tu. Sebab tahun ni dah tak ada model mini kan. So dia ada 14 Plus. So maksud dia iPhone 14 paling last lah. Kalau ada tak dengar sini semua. Kalau korang rasa macam nak beli iPhone 14, tak payah. Beli iPhone 13. Tak payah. Unless kau nak screen besar. Then go for 14 Plus. Kalau nak beli 14 memang aku start baloi. Tak make sense. Siapa-siapa beli iPhone 14 tak make sense. Tak make sense. Baik beli iPhone 13 daripada aku ada nanti kerusan boleh. Okay. Harga tak jatuh harga tak jatuh. iPhone 13 oi laku lagi lagi apa lagi yang iPhone 14 yang kau tak puas hati? Apa lagi iPhone 14 lah kan. iPhone 14 Max kita tahulah dia punya Plus 14 Plus. 14 Plus. iPhone 14 Plus kita tahu dia punya niche lah, skrin besar kan. Aku rasa benda tu akan laris lah. Confirm laris lah. Confirm laris lah sebab sekarang ni pun memang terbukti orang memang nak skrin yang lebih besar. Kita tengok sekarang tablet. Tablet semua nak tablet kan. Memang semua crave for bigger screen. Yes. Other than that, aku rasa aku kena tengok spek. Sebab aku nak tahu. Okay. Aku nak tahu mungkin aku ada satu lagi benda yang long lasting. Dia orang kata iPhone 14 Apple kata lah iPhone 14 Plus tu adalah performance bateri yang terbaik dalam lineup iPhone selama ni. Maknanya lagi better daripada model Pro 13 Pro Max dulu. Dia punya screen dia 6.7 inci tu je lah aku. Dia pakai apa? Dia pakai screen OLED XDR tu lah. Tapi 60 Hz lah. Super Retina. Super Retina SDR tu lah. Tapi itulah 60 Hz je lah. Super Retina ke Liquid Retina? Aku tak pasti. Okay. Kita kembali dalam 5 minit. 5 minutes later. Okay, kita kembali. So, Super Retina SDR. Yes. So, no doubt lah, kalau nak cerita dari segi quality screen kan, warna, colour, brightness tu semua bagi aku tak ada masalah kan. Kita tahu sebelum ni pun model 13 tu pun memang dah power dah pun kan. Betul. Dari segi dia punya colour response time semua memang okey. Cuma sebenarnya aku memang mengharapkan, yelah sebab tahun lepas 13 Pro dia orang keluarkan 120Hz kan. Aku ingatkan tahun ni 14 dapat lah 120Hz tu. Tak dapat promotion. Tak ada. Okay, kemudian kita nak cerita berkenaan dengan model Pro lah. Model Pro lah, 14 Pro. 14 Pro, 14 Pro Max. So, benda yang paling ditunggu-tunggu lah adalah Apple decide akhirnya untuk buang notch tapi digantikan dengan punch hole lah. Yang mana punch hole tu dinamakan sebagai Dynamic Island. And aku tak tahu pendapat kau macam mana, tapi jujur lah daripada aku lah kan, aku rasa yang Apple memang genius lah. Aku tengok I'm sold. Aku terus nak beli. Betul? Tengok benda tu je. Aku masa dia keluar function tu, aku macam kenapa tak ada orang terfikir? Kan? Tak ada siapa yang terfikir. Android dah berlambak kot yang ada punch hole. Tapi tak ada satu pun terfikir nak buat animation. Yes. Main kat. Yes. Okay lah. Kalau korang nak kata benda ni gimmick lah apalah kan. Tapi it's a good gimmick, you know. Dah lah. Tak cantik tu. Cantik tu. Dia function and cantik, kemas, animation smooth.
Aku memang soul gila lah Satu sebab mereka pun tahu teknologi under display tu is beyond lagi kot. Kan tahun datang Apple ni dia tunggu masak betul-betul baru buat. So dia macam mana kita nak buat, macam tak nampak lah tahun ni ketinggalan sangat kan. Apa in display fingerprint pun tak ada. So dia pun main kat situ lah. So dia buat, genius. Aku rasa macam lawa gila tu. Sumpah lawa gila. Kita play music dia akan Yes. Aku rasa untuk line up 14 Pro ni, itu lah dia punya penarik utama dia bagi aku lah. Yang lain-lain tu aku rasa benda yang sama, dia recycle je, design still sama macam dulu, tak ada apa beza pun. And then kamera macam biasalah, tahun-tahun pun memang dia orang upgrade kamera. And kali ni main kamera utama dia dah pakai quad Bayer 48 megapixel. So mostly masa aku tengok keynote tu pun, contoh gambar yang dia orang pakai pun semua yang 12 megapixel. So maksudnya bukan 48 pure picture lah. So kalau nak pakai 48 tu kena pakai Pro RAW kan. So basically itu je lah kan. Screen still sama, ProMotion. Cuma kali ni dia punya peak brightness dia lagi tinggi. 2000 nits up to maksimum dia 2000 nits tu. Wow, gila. Lepas tu dengan 48 tu dia ada dia punya focal length dia lebih banyak lah kan. Yes. And dia orang buat dia orang sekarang dah boleh buat 2 time zoom. So dia digital zoom, tapi sebab dia 48 megapixel, dia boleh crop jadi 12 megapixel. 2 time zoom kan. So bagi aku okay lah kan. So kau ada 4 focal length kan, kau boleh pakai 1 time, 2 time, lepas tu ultra wide dengan zoom. Okay lah kan. Anda try iOS 16 tak? Belum. Aku rasa kan dengan yang Dynamic Island tu dengan iOS 16 aku macam nak beli tu. Aku nak jual tu benda ni. Lagi satu hopefully aku rasa semua app akan gunakan tau function dynamic tu. Lepas tu lagi satu aku perasan sekarang ni macam ColorOS Oppo, dia pun dah start balik buat widget dekat apa home wallpaper dia tiba-tiba kan. Lagi satu dia punya always on display dia lain tau. Yes. Kan dia tak gelap. Betul. Dia just dim. Dia dim bahagian yang gelap, tapi dia maintain color yang kan? bright lah. At the same time dia macam dia ada orang kata special recipe dia orang lah kan. Always on display, dia ada lagi color tapi still save the battery. And then some more TPO something pun. And then some more lock screen iOS 16 tu pun memang kan. Lawa tu. Sumpah lawa. Nanti pakat-pakat nanti mesti ada nak tiru lah. Aku tak tahu lah. Aku ni kan dari dulu nak pakai iPhone. Tapi bila pakai kejap apa. Dia okay, aku bagi tu terang lah. Aku rasa aku tak pernah cerita pun dekat public kan apa yang aku rasa lah. Satu benda yang aku susah nak pakai iPhone ni, dia sebab tak ada back gesture tau. Okay, kau mungkin kata ada kan. Kau swipe daripada kiri ke kanan kan, belah kiri skrin ke kanan dia akan back lah kan. Tapi tak macam Android, kau boleh swipe back daripada kanan ke kiri. Okay, so faham. Macam bila pakai handphone yang skrin besar, kau tak payah nak hand gesture kan untuk back kan. Ada some more, kadang-kadang keluar pop up, kau nak pangkah dekat atas, tangan kau kena nak pangkah ke atas kan. Aduh, leceh tu. Okay, jap. Tu untuk apa? What application? Contoh macam bila aku masuk Shopee, tiba-tiba kan Shopee kan biasa keluar pop up kan, ataupun aku tekan gambar dia pop up. So in tapi order, tu kat tengah. Tak macam aku tak pasti lah. Kalau macam buka carousel ke kan, bila kau tekan gambar dia full kan. So bila kau nak back kena tekan pangkah, ataupun keluar pop up kau kena tekan pangkah. Pangkah tu mungkin dekat atas sebelah kiri ke kan. Okay. So tangan kau tu kena, sebab dia tak ada gesture untuk back tau. Ya. So aku macam aduh, kalau dekat Android kau tekan back je lah. Kau swipe je lah.
weird thing is aku tak menghadapi masalah tu. Aku berdepan dengan benda tu. Kalau contoh, kalau dekat skrin yang kecil kan, macam 12 mini ni ke, ataupun iPhone 13, 13 Pro, tak ada masalah sebab skrin dia 6.1 je. Dia tak adalah kau rasa macam terasa sangat, macam nak pangkah kat atas tu. Tapi kalau skrin dia besar, sakit. Banyak sangat ke? Tak banyak. Dia tak banyak. Sikit je. Tapi bila benda tu ada, dia macam annoyed agak. Aku itulah one thing lah. Pasal benda ni aku tahu ramai agak duk sebut kan. Tapi aku macam tak realise pun benda tu satu masalah. Kan? Cuma satu masalah bagi aku adalah macam iPhone ni, dia kalau macam buka apps Facebook kan, dia enclose tau. Contoh macam tekan link, bila dia buka link, dia masih lagi dalam Facebook tau. Yes. Yes. Kan? Yes. So let's say contoh macam aku buka Gmail, aku nak register apa, dia masih lagi dalam Gmail. So bila kita dah register tapi kita lupa apa benda tau. So nak patah balik. Yes. Bila patah balik, yang ni dah hilang lah. Kalau macam Android, dia terus external. Yes, betul. Dua separate app kan. So kat situ lah bagi aku yang contoh, aku tak tahu sekarang dia dah betul ke tak. Sebab aku dah tak pakai iOS lah. iPhone 12 mini aku ni pun aku buat guna jadi macam AirPods je dengan lagu. Memang tak pakai pun. Buat pasang Tidal kan. So macam dulu masa aku pakai iPhone 13 Pro, daripada Twitter ada orang letak link YouTube, tekan, tak pergi app YouTube. Geram betul aku. Dia boleh dia ada choice sekarang ni. Tak tahu lah masa aku dia kena tekan three button tu. Lepas tu external link. Baru dia buka. Kalau dekat Android, bila kau tekan, dia terus pergi separate YouTube. Kan? Dia terus pergi YouTube. Satu lagi, nak ubah setting. Ubah setting? Kau kena keluar kan. Kau kena pergi dekat setting kan. Contoh kau nak ubah setting kamera. Ya. Kan? Dia tak ada kat apa kamera. Leceh tu. Leceh tu. Benda tu sepatutnya boleh integrate dalam satu app je. Kenapa nak kena keluar, pergi setting, pergi cari kamera kat bawah, tekan, dia kena cari balik, tekan, lepas tu baru boleh ubah setting yang kau nak. Itu benda-benda yang aku rasa macam sepatutnya disimpelkan lagi benda tu lah. Tapi aku tak faham kenapa, aku tak tahu apa benda rationality dia orang buat macam tu lah. Tapi bagi aku itu dia punya ni susunan kata apa, susunan language dia aku. Maybe susunan lah, language iOS kan. Maybe lah. Sebab aku biasa pakai Pixel. So daily driver aku pun memang Pixel. Kalau aku tak review apa info pun Pixel juga kan. Yang tu aku faham masalah tu. So itulah. Tapi still lah kan, aku rasa macam jauh kita menyimpang kan. Tapi tak apa lah kan. Ala-ala sembang kan. Tapi macam iPhone punya kamera setting pun, dia tak banyak benda yang hang nak tukar pun. Dia sometimes benda tu once in a while je. Yes. Sebab dia point and shoot kan. Yes. Dia tak macam kau nak Android. ubah, let's say kalau kau nak tukar dia punya format. Format dekat situ dah boleh. Tak, format yang high efficiency ataupun tu kan, iaitu ataupun kalau kau nak ubah slow motion punya ni, kau kena pergi juga setting. Tu apa grid apa benda tu semua kau dah nak ubah. So hang kena set up awak siap-siap ikut suka, ikut selera. Betul. Lepas tu guna kan. Yes. Benda tu lah yang buat aku rasa susah nak berhijrah. Okay, faham. So and sekarang ni lagi susah nak berhijrah. Tapi kan, itu aku ada buat Q&A lah. Tapi aku jawab sikit-sikit. Aku jawab kat TikTok. Aku tanya kat YouTube, aku jawab TikTok. Ada satu soalan ni lah. Macam aku tak tahulah. Mamat ni dia tak puas hati lah. Dia kata, kenapa reviewer ni duk kata Android power apa semua, tapi pakai iPhone. So, apa nak jawab kat situ? Okay. Aku sendiri, aku memang tak pakai iPhone. Aku pakai Pixel. Bagi aku Pixel, okay, antara sebab kalau aku nak pakai iPhone adalah sebab optimization app yang Apple boleh tawarkan untuk aku. Contoh macam Instagram lah paling utama, Instastory kan. Android lain banyak hancur kan, benda tu. Tapi
aku dah tak ada masalah tu. Sebab kat Pixel fully optimized. Memang cantik gila dia punya accessory. Benarkah? Lawa. Sure Lawa tu. Dia siap integrated lagi stabilization Pixel tu dalam app accessory. Are you sure? Semua accessory aku, kalau dulu masa awal-awal dulu aku pakai Pixel 6 Pro, aku record dulu and then baru aku upload dekat accessory. Sekarang tak ada lah. Memang semua direct. Sebab aku puas hati lah. Mungkin compression dia lain sikit. Compression dia lain lah kan? Okay, kalau kau nak banding Tapi Apple to Apple cik. Kalau kau nak banding letak Apple dengan Pixel, of course lah, obviously lah, dia still Apple still the best lah. Tapi kalau nak cari handphone Android yang the best dalam dunia Android, Pixel is the one lah. Pixel is the one lah. Very optimized lah untuk app macam accessory. TikTok aku tak pasti, tapi sebab aku selalu pakai Instagram. Instagram okey. Memang okey. Okay. Good to know. Sebab itu pun aku review Pixel kan. Aku tak try pun. Kalau kita nak cerita pasal Pixel, banyak masalah. Banyak masalah Pixel. So kita we continue with our current topic, which is about iPhone 14 series. Okay. So, iPhone 14 Pro and Pro Max pun untuk market Malaysia pun ada masalah yang sama juga, yang membuatkan aku lagi banyak kali berfikir nak beli ke tak. Harga jualan dia naik. Kau direct convert lah? Tak, memang harga official. Dah keluar. So, peningkatan harga peningkatan baru pagi tadi kot. Lepas habis event tu terus dia orang update website terus keluar. So, peningkatan harga yang agak mendadak sangat mendadak. Aku nak tengok harga dah. Tengok boleh tak? So, untuk korang yang tengah tengok ni, bagi Boreh buat kerja dia. So, itulah peningkatan harga yang agak mendadak. And aku sendiri, kalau nak beli pun, aku dah tak nak beli yang 128 dah. Aku nak beli yang 256GB. So 256GB tu lagi mahal 14 Pro. Ni. View pricing. 14 Pro Berapa starting? 128 5299. Yes. Kalau yang 256 57. 58 so, lah, 58. So 58. So aku rasa harga naik ni kita faham lah. Dengan ekonomi sekarang Malaysia kan, currency kita tak berapa strong, and then inflasi lagi. So sebab tu lah keluar harga baru ni. Cuma satu yang Dynamic Island tu, benda tu depa boleh bagi macam update je kan. Yalah. Update terbaru. Untuk enablekan kat semua phone. Betul tak? Aku terfikir betul. Bijak saya Apple ni. Tapi kalau dia buat pun tak kemas lah, macam tak agak lah. Tak, boleh buat. Boleh je. Animation yang lain lah. Tapi dia boleh integrated je lah kan. Boleh kan. Mana-mana iPhone boleh je. Dia bukan ada hardware special ke apa pun. Dia cuba tak. Dia punya proximity sensor kan. Mungkin lah kot. Sebab aku tengok semalam dia punya proximity sensor, dia letak belakang screen lah. Mungkin tak sure. Dia boleh buat animation yang sama, tapi dia kena sesuaikan untuk notch Apple tu lah yang kecil tu. Kan sekarang notch dia makin kecil kan. Dia kena sesuaikan lah. Boleh je lah. Boleh je, tapi dia tak buat lah kan. Bila dia buat dekat cut out punch hole tu, dia nampak lagi nice lah kan. Dia macam ada purpose tau. Geram pula aku. Tapi serius lah, Dynamic Island tu memang buat aku terus rasa macam nak beli lah. Bagi je lah tu kat semua. Kalau tak, dia tak ada special lah. Tak ada special lah kan. Standard lah tu. Apple kan, iPhone is all about software. Itu speciality dia. Aku rasa dari itu segi hardware apa sangat? Okay, satu hardware. Dari segi hardware yang latest lah. Untuk 14 Pro dengan Pro Max. Okay, Apple
kau macam tak tahu keynote Apple. Selain daripada 48 megapiksel, dia tak cerita detail. Dia tak cerita battery capacity berapa. ni satu lagi Apa? yang SOS tu. Oh, kalau macam hunter yes, atau apa, yes. Tapi buat masa sekarang terkandas kat fungsi mana-mana tu kan? hanya available dekat Amerika yang Canada aje. Oh ya ke? Kau tak boleh pakai worldwide pun. Shit. Ya. Asal Asal kau bukannya rajin Tak, pergi what- bersenam masuk hutan pun. What if? Oh, what if? What if aku tiba-tiba masuk hutan? Tak ada line. Nak panjat gunung kan, dah beli yang Max apa ni? kan. Apple Watch Ultra. Oh, tak habis cerita lagi pun. Panjang Apple Watch Ultra. Pergi naik gunung ke. Lepas tu terkandas. Benda tu kan, aduh. Ya tu. Aku rasa benda tu akan available. Cuma yalah macam dia cakap buat masa sekarang yang available kat Amerika dan Canada. Tapi itulah fungsi tu memang agak dia macam ni lah. Apa yang aku nampak keynote Apple semalam lah. Dia banyak main dengan feeling tau. Throughout dia punya presentation. Dia seolah-olah dia cuba sampaikan yang Apple ambil berat pasal pengguna dia. Dia pun macam tu dah. Ya, dia buat kau rasa macam disayangi. Ya tu. Kan? Disayangi, di-appreciate. Yang buatkan kau rasa macam kau part of Apple tau. So bila kau gunakan Apple ecosystem, kau dalam game tu. Kan? And kau tahu pula dengan cara diorang sampaikan tu, and bila tengok kompetitor lain tak ada buat benda tu. Tahu tu. Apple je yang buat benda tu. Kau faham tak? So dia somehow buatkan kau rasa macam Apple ni ambil berat lah tentang kau punya well-being. So macam contoh, dia orang dah keluar buat crash detection. Itu untuk ni Apple Watch. Bukan Apple Watch je, Oh ya. iPhone pun. Oh ya ke? iPhone 14 series semua ada fungsi crash detection tu. Oh, okey. So bila yang berlaku tu kemalangan 200 something G kan. bila GeForce berlaku tu. kemalangan, dia akan bantu kau untuk terus SOS. Oh, aku ingat Apple Watch lah. So and then kemudian fungsi yang macam SOS via satellite tu, yang itu pun dia macam aku cakap lah, dia membuatkan Apple jaga pengguna-pengguna dia. Very seriously. Dia bukan main-main tau. Dia very seriously take into consideration. So kau rasa macam aku rasa tak apa lah, berapa pun harga aku sanggup bayar. I want to be in this ecosystem. The end. Faham tak? So itulah yang aku nampak lah dalam Betul. Satu lagi ni yang genius juga, yang apa? Photonic. Apa tahu cakap dia yang HDR tadi? Photonic. Geram aku. Dia tau. Rare. Photonic engine. Kan benda tu. Aku rasa genius lagi sekali. Depa gabungkan yang raw image punya sekali. Sebab nak dapat colour yang true punya colour sekali kan. Genius Siap dia bagi tunjuk macam dia ambil proses 14 trillion apa per second apa benda lah untuk buat all that things kan. And then semua kita tahu macam even Apple A15 Bionic tu pun tak ada tandingan. Tiba-tiba keluar A16 Bionic yang lagi power. Lepas tu lagi efficient lah tu sebab 4 nanometer punya ni. Itulah Android dia tak boleh jangan cerita pasal Android. Dia dah aku geram sebab itu kan Samsung dia diss iPhone kan, kata apa 108 megapixel to the moon lah apa benda. Satu apa pun macam tak perlu tau. Manusia tak perlu pun benda tu. Hanya just nak show off teknologi baru pun semua, tapi zoom. sebenarnya tak membantu kita as daily user kan. So aku macam geram ke Samsung tau. Dia Apple ni aku perasan dia akan juga, aku rasa satu hari nanti dia akan sampai ke tahap tu juga. iPhone maybe. Okay. Cuma not now. Not now sebab Apple, sebab aku akui lah, Apple
dia akan perkenalkan teknologi tu bila teknologi tu dah ranum. At the right time, at the right moment. Yes, dia bukannya baru je ada teknologi tu dia dah perkenalkan, tak. Dia bagi dah masak, ranum, kopek, memang makan sedap manisnya. Baru dia Satu lagi, ni lah aku nak habak kan. Pasal apa iPhone ni dia lambat adapt teknologi baru pun semua kan. Yalah, satu lagi dia ranum pun semua kan. Satu lagi, depa fikir sebelum-sebelum tau. Dia fikir sampai iPhone 10. Kalau tiba-tiba depa letak hardware latest kan, foldable apa benda, iPhone sebelum dah tak boleh. Dah macam dah tak laku lah, macam tak relevan. Macam Android. Kan, next generation tiba-tiba benda baru. So yang setahun sebelumnya pun dah macam kan, kena tinggal macam tu je. So itulah the reason why. Lagi satu, kalau hang tengok Android dah macam dah tak ke mana, dah stagnant. Kan? iPhone banyak lagi benda dia boleh buat ni. Yes. Kan? Sebab dia tak keluarkan semua. Yeah, dia Dia slow lah kan. ulti dia tu dia keluar sikit-sikit. Dia tak aku ada kuasa baru, letak. Kan? Tak. Lepas tu sampai datang macam dah tak Dia ada sebab idea. okey lah, aku faham lah sebab Apple dia tak bersaing dengan siapa-siapa. Android dia bersaing dengan ramai. Sikit lah kot kan. Sikit. lah. Dia rasa bersaing ke kot. Dia nak bersaing dengan siapa? Okey, ekosistem dia pegang. Semua dia buat. Dia tak ada bersaing dengan siapa. Android dia open source kan. So dia buka untuk semua. Tapi aku rasa mereka ada sikit lah kot rasa nak bersaing dengan Android tu. Maybe ya. That's why 48 tu kena jugalah. Kan? Kalau tahun ni keluar 12 megapiksel juga, bising. Macam takkan nak mengharapkan Dynamic Island tu je kan. So kena ada jugalah sharpness, benda-benda yang Android selalu buat tu. Crop zoom digital tak pecah. Yes, betul. So kena bagi juga. Ya, betul lah tu. And then other than that aku rasa untuk siri iPhone 14 lah. Tu je lah. Itu je. Dia nothing. Bila dah bincang macam ni macam tak ada banyak pula. Tak banyak pun. Dia nothing much. Nothing much Ya. Kan? Betul lah. Kita udah ambil iPhone 14 memang tak ada apa lah. 14 Pro tu je lah. Satu in display dia ada 14 Pro dia ada always on display yang tak ada sebelum ni. And then kemudian kamera baru setup 48 megapiksel tu. Lepas tu Dynamic Island. Port charging lah. Dia tak tukar lagi lah. Tak. Aku semalam tengok kan, tolong lah tukar pakai C kan. Tak juga. Lightning. Masih lagi Lightning. Asal lah. Aku rasa adalah protokol dia. Sebab bateri mereka tu tapi aku rasa nak kena tukar juga. Tahun 2023 tak silap aku, untuk market Europe dah kena pakai USB-C. Kena ikut ni lah. Kena ikut dia orang punya rule and regulation lah. Wah, C sekarang ni dah susah tu. Mantap kot. Susah lah aku. Sekarang dah semua 3.2 benda Gen 2. Tak, semua benda pakai Type-C sekarang. Tiba-tiba ada satu Lightning. Dah kena bawa 2 kabel. Patut boleh bawa satu kabel. Thunderbolt. Kan? Thunderbolt Type-C lah. Patut dah pakai kot. iPad dah boleh pakai. Okay, so habis 14 series yang kau nak komen apa pasal AirPods Pro? AirPods Pro dia macam boring lah. Aku expect better than that kan. Aku sebenarnya dia just macam dia tukar chip baru H2 mungkin dia punya driver dia lagi maybe better kat situ sikit-sikit. And then kemudian sekarang instead of kau boleh picit, kau dah boleh swipe untuk naikkan volume, turunkan volume. Lepas tu dia kata dia buat improvement dari segi noise cancelling, transparency. Aku rasa more on that lah. And then untuk audio pun dia orang cerita pasal special audio je. Special audio Dia tak cerita dia support Alex
Apple elect kan, Apple high-res audio kan. Hi-res Dia tak ada cerita Tak pun. cerita So aku pun. assume yang dia tak support lah kot. Wah, dia nak buat kat ni apa? AirPods Pro Max. Yalah kot. Nanti yang baru kan. So kat situ pun aku macam kecewa ke. Asal tak support elect kan. Kalau support elect tu sedap sikit kan. Cuma macam tak, itu pun macam tak relevan lah untuk kalau upgrade. Aku rasa mungkin sebab untuk majority user, they don't care. Sebab let's say kau diorang selalu pakai apa, Spotify pun dia punya bitrate pun tak ada tinggi high end sangat kan. Dengar pun sedap. 3,200 ya? Dia tak tinggi lah macam kalau kau pakai elect ataupun pakai apa ni, Tidal kan. Tak ada lah setinggi tu. Tapi itulah Apple user mesti subscribe Apple Music. That's why. So aku pelik kenapa dia tak aku tak tahu dia support ke tak. Tapi memandangkan dalam keynote dia tak sebut war-warkan. So aku assume dia tak support lah. Tak support lah. So macam rugi lah kan. Rugi lah. Apple user tak boleh dengar Apple Music yang high-res audio. Macam tak apa-apa sikit lah. Sebab once bila dah layan high-res audio, there's no turning back lah. Can never go back. Cannot go back lah. CD quality lah. Memang sedap gila. And then Apple Watch. Oh ni, AirPods Pro guna True Depth camera untuk scan. Oh yes. Yang dia guna kamera iPhone untuk scan telinga tu kan. Telinga tu lah. So that kau akan dapat audio yang paling sesuai lah untuk telinga kau kan. So itu pun macam, itu aku tak tahu lah dia gimmick ke apa ke. Tapi mostly selalunya Apple dia tak ada buat gimmick. Tapi macam banyak je TWS yang tak perlu pun nak record. Macam nak record telinga sendiri. tak ada. Macam Realme baru-baru ni yang dikeluarkan tu, Realme Buds. Tapi Realme hang percaya betul ke kan? Tak, dia ada pakai testing tau untuk set frekuensi yang kau boleh dengar. Dia buat testing. Dia buat testing. Sampai yang kau tak boleh dengar, maksudnya kau tak boleh dengar lah. So there's no point lah untuk dia emphasize sampai frekuensi tu. So yang tu pun macam agak function juga lah. Tapi tak payah pun nak kena scan telinga, tak ada. Scan telinga tu mungkin untuk ni kot. Dia nak dapatkan bentuk telinga tu kan? sebab bentuk telinga memang akan mungkin mainkan dia peranan. akan tahu ni telinga capai. Contoh macam mungkin ni, kena kuatkan sikit. tak, dia senang cerita macam ni lah. ANC lah. Contoh headphone ni lah. Headphone ni aku pakai kat telinga aku, bunyi yang aku interpret mungkin lain. Pakai kat telinga kau sebab bentuk telinga kau lain, bunyi dia akan jadi lain. So maybe itulah kot konsep yang dia nak cuba sampaikan. Dia nak dapatkan audio yang sama throughout semua. Lepas tu ni AirPods Pro wireless charging. AirPods Pro wireless charging, yes. Dia pakai MagSafe kan? MagSafe. Baru integrated untuk pakai MagSafe. And tu je lah kot. Ada lagi. Untuk yang Apple Watch pula, Series 8 tu memang aku nampak memang cantik lah sebab skrin dia besar kan. Tapi bila dia keluar je Ultra tu, ya Allah. Dia panggil apa yang tekan tepi tu? aku lupa nama button tu. Action button tu. Itu. Aku bila tengok Ultra tu, Weh, Garmin Go to hell. Suntuk habis lah kan? Garmin Sunto dengan skrin barai apa-apa habis lah. Memang habis lah. Okay lah, dari segi endurance maybe lah Sunto dengan macam Garmin tu semua boleh menang lah sebab dia orang bateri boleh pergi jauh kan. Tapi Watch Ultra ni pun boleh pergi sampai 36 jam. 36 jam saja. Normal, pakai normal. Itu bukannya yang battery safe punya. Normal punya, biasa. Always on display, semua on. 36 jam. Lama pun. Banding dengan yang non-ultra kan. Okey lah kan. Ya tu. Tapi itulah, aku tengok harga dia. Harga dia mahal lah. Harga dia saing-saing Garmin tu lah. Dia macam tu lah, aku tanya hang, dia sport watch lah. Series 8 tu memang dah sport watch dah. Series, So aku assume yang Ultra tapi ni
kategori extreme sport lah. Extreme Sebab sport dia punya screen depan tu pakai sapphire kan, dia punya ruggedness tu Tahan untuk lasak body lah, kan. kan. Dia protect crown kan. Kau perasan kan design dia protect crown tu. So dia memang tahan lasak kan. Dia boleh diver memang confirm akan guna Yes. Ultra. Ya tu dah. Confirm lah. Ya tu dah. Kan, kau boleh go dalam gila kan. Dia bukan 5 ATM lah. Dia Satu- dah level lain lah. Satu lagi, aku bukanlah macam diver ataupun hiker apa kan. Obviously. Obviously. Tapi pernah lah kita dah buat review-review semua. App yang suntuk apa semua ni barai tu dekat phone dia nak ni kan. Tak apa-apa tu. So bila Apple Watch Ya, dia dah buat at glance. Kau boleh nampak semua benda. And then diorang punya diorang punya detail dekat dia punya watch face tu. Ush, aku memang amazed lah. Lepas tu dia pakai new GPS precision. Yalah, L1 dengan L5. L5 tu kan. So basically senang lah kot. Senang lah. Kalau kau memang outdoor person yang pergi tempat yang tak ada line lah apa semua. Kan, hang nak read Kau all the join data, marathon, hang nak track apa semua kan. So dia punya precision tu lagi tepat lah. Kan? Aku tak tahulah in real life betul ke tak, tapi theoretically ya memang lah. Dia memang precise lah dia punya bacaan location dia. Bijak tu. Bijak. And then some more dia menggalakkan perempuan untuk pakai. Sekarang dia dah boleh dia baca menstrual cycle semua. menstrual cycle. So kalau kau Itu Apple Watch biasa. Dah ada. Sebelum ni tak ada. So diorang dah ada data yang mana diorang kata diorang tak collect. Tapi macam mana diorang boleh dapat semua data tu? Of course diorang collect kan. Dia ingat kita ni bodoh ke apa? Taklah, kan ada user agreement. Ya. So dengan fungsi tu lagi lah, siapa yang macam nak cuba dapatkan anak, nak dapatkan bacaan yang betul, sebab dia ambil kira kau punya suhu badan, waktu paling sesuai untuk kau nak untuk dapatkan anak kan. Nak roman. Yes. Bodoh siap. Nak saja nak bagi Muaz banyak kerja. Penat aku nak edit ni. Nak having sex. Malu apa? Sebut lah. Dah besar so benda tu memang berbantu lah. Dia akan buatkan lagi ramai perempuan pakai lah. And on top of that, dia orang buat ada fungsi yang untuk fitness tu kan. So macam sekarang kau boleh dia boleh keep track route yang kau selalu pakai bila berlari. And then kau boleh bersaing dengan diri kau sendiri. Macam main game dia macam F1. dia bagi motivation lah kan, untuk kau kan. Macam aku kan, bila main game kan, kita cuba nak lawan rekod kita yang sebelum ni. So benda tu memang akan bantu Jadi lah. ada bayang-bayang kan. Tak ada lah. Dalam tu lah dia akan cerita lah. Dia akan tunjuk timeline kau. Okay, So nice. macam okay lah. Walaupun aku tak ada lah macam nak praktikkan benda tu. Obviously bukan kata kau, aku sama tu. So itu je lah kan. Berkenaan dengan Apple event yang berlangsung baru-baru ni. Satu lagi, credit to Apple lah. Dia punya production level untuk dia punya keynote memang next level lah. Next level. Huawei nak try tiru. Tak boleh lah. Google pun pernah nak try tiru, tak boleh. Tak boleh lah. Dia punya, aku kadang-kadang sampai pelik tau. Macam mana dia ambil shot ni? Macam shot yang dekat tepi gunung. Kat mana kamera? Lepas tu kat mana lampu? Aku macam amazed lah. Sebab kita kan content creator. So kau akan sentiasa terfikir, kat mana dia letak lampu? Macam mana cahaya tu boleh fokus kat dia? Cantik. Padahal pula background cerah nak mampus. Lepas tu kamera bertukar-tukar. Kejap zoom lens, kejap wide. So aku assume yang dia orang banyak kali take benda yang sama. So dia itu macam pre-recorded lah kan? Pre-recorded bukan lah. live kan? Bukan. Obviously bukan live lah. Tapi still lah, memang aku amazed lah dengan dia orang punya production level. Dia next level stuff lah. Aku pun nampak yang, yalah, Apple ni berusaha untuk stand out lah.
Kan mungkin dia dari segi teknologi, leap of teknologi tu dia kurang, dia lambat. Tapi dari segi itulah benda-benda yang aku cakap, macam cubaan dia orang untuk buat kita rasa macam kita diperlukan juga untuk produk dia orang, you know. And then kemudian value yang dia orang cuba bagi, cuba present kat kita. Benda-benda tu ya, macam kau lah, kau tengok keynote tu, kau terus rasa macam excited tau. Terus rasa macam, wah aku nak beli kak. Sekali bila tengok website harga dia, terus macam damn, mahal. Tapi still lah, aku rasa kalau ada duit, berbaloi lah beli. Satu lagi ni lah, kita tak sentuh ni, cinematic mode. 4K. Tak ada lagi orang boleh beat Boleh. iPhone depa ni tau, depa ada sebut pasal depa ada satu teknologi segmentation tu kan. Di mana apa-apa gambar pun kan, depa boleh separate kan manusia dengan background tu auto. Dekat iOS 16 hang siap boleh drag and drop masuk. Dia dah tak, kalau dulu dia sangat bergantung pada TOF sensor. Yes. Nowadays dia dah tak perlu dah TOF sensor. Android Dia pakai ada benda tu. Ada. Tapi depa tak luaskan penggunaan tu. Betul. Depa macam biar situ je. Dan sama bila dia orang buat benda yang sama dekat video untuk cinematic mode, yang mana in real life untuk aku lah, memang aku jarang gila pakai lah. Aku tak tahu lah kalau aku selalu, aku jarang pakai lah. Sebab maybe masa tu boleh record 4K tak boleh kan? Dia 1080p je dulu. 4K? Dulu dia tak ada. aku rasa dia 1080p. Now yang 14 Pro ni baru boleh shoot 4K cinematic. So kira bila dah boleh 4K tu, it's a game changer juga lah. So untuk dia akan menambah production value lah kalau kau banyak record content gunakan kau punya iPhone kan. So aku bukannya nak puji Apple melambung kan. Aku tak tahu lah, mungkin korang kalau tengok pun, kalau korang tengok lagi lah sejam tu. Tak payahlah macam defensif tu. Tak payah macam bukan. Tak payah macam it's okay for you untuk macam kata iPhone is the greatest ever. Aku no man, no. Aku takkan cakap macam tu. Okay. Mampus aku takkan. Okay. No, aku tak cakap iPhone is the greatest ever. Kan? Aku tak tahu, aku edit. Tak, berbalik pada persoalan. Ada seorang mamat tu, bila dia tanya soalan macam tu, aku pun macam betul juga tau. Macam aku tak segan lah untuk kata iPhone 13 Pro Max tu is the best last year. Dan mungkin iPhone 14 untuk next year pula, untuk this year juga kan. Once again, bagi aku is the best iPhone. Sebab Samsung tu kalau buat foldable, S dah jadi Note, tak apa-apa kan. Hak lain-lain tu lagilah merapu kan. Muka Pixel, hang tahu aku punya opinion macam mana kan. So aku tak malu untuk mengaku iPhone is the best. Aku tak faham kenapa ada orang lain yang macam segan-segan kan, duk kata Android is the best, padahal ni iPhone. Aku malas sebut nama kan. Tapi itulah, macam budak tu cakap lah, aku pun macam betul juga kan. Siapa nak malu sangat? Aku memang takkan kata yang iPhone is the best lah. Muaz aku faham. Muaz dia ada pendirian dia sendiri lah kan. Aku memang takkan kata iPhone is the best. Tapi iPhone memang bagus. Dia memang bagus. Aku tak boleh nak deny yang kata dia tak bagus. Dia memang bagus. Tolak tepi harga dia, sebab walaupun kau bayar harga mahal macam tu, kau akan dapat user experience yang setimpal dengan apa yang kau bayar. So it worth it. Memang baloi kalau kau beli iPhone. Itu aku akui lah. Tapi untuk kata dia the best, tak. Sebab ada certain benda yang aku tak minat. Tak kena dengan hang punya tak kena dengan cita rasa aku. Yang mana aku tak boleh nak wawalkan aku tak puas hati dengan benda ni.
Sebab orang lain semua okey. Kan? So, disebabkan aku tak boleh adapt dengan benda tu, that's why aku berada dengan Pixel. Sebab Pixel provide apa yang aku nak. Cukup lah. Aku enjoy gunakan Pixel. Cukup lah. Kan? Tapi walaupun aku enjoy gunakan Pixel, aku tak kata Pixel the best juga. Ada benda yang iPhone lagi bagus daripada Pixel. Tapi bukan hang dulu hang kata ni lah, Pixel 6 Pro. Hanya kita duduk dengan Faiz Zainal dengan Izami kan. Hang kan pilih Pixel lah. Masa tu aku sebut phone terbaik. Masa tu kau tanya aku phone terbaik. Oh, Find X 3 Pro. Oppo Find X 3 Pro masa tu. Oh, okay. Oh, dah lama Lama lah. Holy shit, man. Kejap masa jalan tu. What the sial. Masa tu kau baru je buat man. Oh. So aku rasa dah panjang lah kita borak. Oh, shit, man. Kau nak habis kat sini ya? Nak habiskan apa? Habiskan video ni. Habiskan. So basically that's all for today. Itu je lah. I hope you guys enjoy what we're having, all the discussion that we're having just now, and I hope all of you might as well be the reason why I go to the extra level by someone who know you better. Apa kau cakap? Aku tak faham. Ada faham? Bapak bodoh gila. Apa kau cuba sampaikan? Tak ada concentrate. Bodoh. Sebab aku tengah translate benda tu dalam Melayu dalam kepala otak aku. Bodoh lah. Okay, so kalau siapa yang masih lagi tengok video ni, tahniah, korang memang power boleh sampai ke tahap ni. And jangan lupa untuk support Bore dekat channel Bobman. Link aku akan letak kat dalam description. Aku tak mau. Siapa-siapa subscribe channel aku sebab disuruh, aku tak mau. Sebab kesian, aku tak mau. Jangan. Biar subscriber yang berkualiti. Gitu. Tapi nak Tapi subscribe nak subscribe lah. Tapi jangan rasa macam sebab disuruh, kesian. Dah payah. Korang pergi tekan link kat bawah tu. Korang tengok video Bobman. Aku rasa korang mesti akan subscribe lah. Memang puas hati lah konten tu. Okay, so tu je untuk video hari ni. Ya, aku rasa macam Muaz fikir babi aku nak edit yang panjang. Penat ni nak edit ni, mampus aku. Okay lah. Thanks lah Muaz for having me. Ya Allah, tak habis lagi. Dah lah tu. Okay, so kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Sekejap lah. Bye-bye. Very. Thanks Muaz for having me. Kejap. Wait, hold on. Okay, aku sebelum tu aku nak say thanks kat Muaz. Aku rasa Muaz is someone yang very appreciative lah. Kan? Throughout aku punya Bobman review tu, Muaz is someone yang always support lah. Kan? So, aku nak say thank you. Thank you to you guys as well. Fan Muaz. Kan? Without all of you, kan? There will be no revenge towards tomorrow and there afterwards. dah setahun ngarut lah. Okay, itu je lah. Okay lah. Dah tu je lah. Dah. Habis lah. Tak mau cakap. Dah habis.